Orang soleh timbangannya cepat, sangat cepat tuan-tuan. Dia tak makan masa tahun. Orang soleh timbangannya cepat. Lalu tangan kanan dia pun angkat. Apa berlaku tuan-tuan? Bila orang soleh habis ditimbang, amalan dosa, amalan pahalanya lebih banyak. Dosa dan pahala, sebelum saya lupa, akan dilihat seperti mana tuan-tuan melihat kotak tisu ni. Hari ni kita sedekah, nampak tak pahala? Tak nampak. Hari ni kita buat dosa, nampak dosa? Tak nampak. Di mahsyar, bila amalan itu ditimbang jadi dosa, jadi pahala, nampak berketul-ketul pahala, berketul-ketul dosa. Ada orang bergunung ganang dosanya, bergunung dosanya. Apabila orang soleh habis ditimbang dengan cepat, maka dia pun ambil buku dengan tangan kanan. Seronok tuan-tuan. Orang yang pernah ambil SPM, pernah habis first degree, sarjana muda, tambah-tambah orang yang pernah buat PhD, bila dia dapat ni sijil PhD dia, seronok tak? Rasa macam nak lompat. Dengan siapa kita nak tunjuk bila kita mendapat kejayaan? Dengan ahli keluarga kita. Begitulah yang berlaku di mahsyar. Yang itulah yang Allah cerita dalam Quran. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, yang ambil buku keputusan dengan tangan kanan. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, dia akan ditimbang dengan mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dia akan berlari mendapatkan ahli keluarganya dalam keadaan yang begitu gembira. Nak tunjuk apa? Ayah, Alung jadi ahli syurga juga. Alhamdulillah ya, Alung ahli syurga juga. Mak kamu mana Alung? Tak jumpa pun. Mak dulu tak pergi kuliah. Itulah ayah duk pesan dah, mak duk tengok drama je. Contoh dia gelak kuat tu. Tengok sungguh dah Hasan. Hati-hati. Sungguh tuan-tuan, ni ayat Quran. Dengan siapa lagi kita nak kongsi kegembiraan selamat daripada api neraka? Dengan ahli keluarga. Berlari-lari dapatkan ahli keluarga. Ha umqra'u kitabiyah. Pakat tunjuk kat orang ni, tengok ni, tengok keputusan aku ni. Ni ayat Quran. Surah lain pula. Menunjuk-nunjuk dia. Waktu tu tak ada bongkak takabur, tak ada dah. Seronok terlampau jadi ahli syurga. Tuan bukan dapat PhD, bukan SPM 10A pun seronok dah. Seronok sampai tak boleh nak fikir dah. 8A seronok tak? Seronok. Berlari-lari bawa keputusan cari ahli keluarga dia. Tengok ahli keluarga dia. Abang dah lepas, tekuk ayah yang dah lepas. Tengok ada ayah, jerit kat ayah, ya Alung pun ahli syurga. Tunjuk kat orang lain, tengok ni. Allah sebut, ha umqra'u kitabiyah ni, tengok ni buku apa. Subhanallah. Ada orang hak jahat lah, timbang, nampak dosa pahala. Pahala dia sebesar rumah, dosa dia sebanyak 100 gunung. Bersusun gunung sampai ahli neraka. Ketika nak bagi buku amalan, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ambil buku daripada belakang. Ambil buku amalan daripada belakang. Macam mana tu? Kata para ulama tafsir, dia masukkan tangannya melalui lehernya dan menembusi ke belakang. Tu ambil kot tu. Tangan ni masuk sini, tembus ke belakang, tu ambil buku amalannya. Fasawfa yad'u thubura, bergolek-golek dia, menjerit, menyesal. Bergolek-golek, menjerit, menyesal. Menyesal apa? Tak ada lah. Yang terakhir untuk malam ni. Ini yang terakhir, last lah. Cerita tak habis lagi, ni last. No, yang ni last, yang terakhir, yang penting lah. Tapi hadis ni pun ramai yang dah pernah dengar, iaitu orang-orang yang muflis di mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai di mahsyar,
bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu? Nabi kata, hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar, anggota wuduknya bercahaya. Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, siku, kaki akan bercahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat, dan untuk kita semua pesanan ni, sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya, maka lebihkan basuhan. Lebih basuhan tu maksudnya basuh 7 kali ke Ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Sunat lah ni sampai sini. Tak nampak siku lutut siku betul lah. Ni siku. Basuh lebih sampai sini. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya wara' alim, tadi tak basuh. Punya sunnah ni. Semangat dengar ceramah nak bagi cahaya, orang kata, tu pasal apa tu? Ni nak bagi cahaya atas ni. Cahaya pada depan tak basuh. Nah, sini kena basuh. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tu hadis dia, hadis sahih. Siapa nak cahaya lebih, basuh lebih. Kepala jangan malas. Lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala. Basahkan tangan, celup dalam kolah, angkat, buat macam ni, tolak ke depan. Semua ni cahaya. Kalau jenis ambil uduk macam ni, itu duduk depan tu je lah. Hak rambut upin tu, hak tu je cahaya 3 helai tu. Tak, betul. Nabi sebut siapa yang nak lebih, lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati juga tuan-tuan. Kerana ni hadis ni penutup malam ni habis 9:15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang, umat aku datang dalam keadaan anggota wuduknya bercahaya. Dia duk bahasa selamat dah. Tengok tuan-tuan, anggota wuduk bercahaya, umat Nabi cahaya ni. Ditimbang. Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung gananglah pahalanya. Dia pun sekata selamat, dia kata alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya, soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, ya Allah, dia suami aku, 93 tahun aku hidup dengannya, tak pernah dia mengarahkan aku untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah pun arah, wahai para malaikat, pindahkan pahala dia pergi kat dia ni, pergi kat isteri dia minta. Baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai seluar jin sampai malam ni. Malam ni sebab mai kuliah ya, pakai baju kurung lah. Saat malam pakai seluar jin. Haram, berdosa besar. Nampak ni. Biar saya sebut, biar menyesal di dunia, boleh tegur tuan-tuan. 37 tahun berkahwin, seluar jin pakai. Dia kata, ya Allah, aku nak tuntut dengan suamiku hari ni di mahsyar. Nak tinggal banyak mana tuan-tuan pahala? Anak 5 orang pula. Ya Allah, ayah tak pernah ajak semayang, tak pernah ajar semayang. Dia pergi masjid tapi dia tak ajak kami. Hati-hati tuan-tuan.
Jangan kita perasan seorang-seorang. Anak tinggal, tak pernah suruh. Satu persatu datang. Baru isteri dengan anak-anak mai, habis. Nabi kata mereka inilah yang muflis. Umat aku datang di mahsyar. Nabi sebut tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Salat tak tinggal kata Rasulullah. Puasa tak pernah tinggal Ramadan. Haji tak pernah tak tinggal, zakat tak tinggal, tetapi dia banyak melakukan dosa dengan orang. Ambil hak orang, mengumpat orang ini, bohong orang ini, merobohkan rumah tangga orang ini, menipu orang ini, bunuh orang itu, pukul orang ini. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ialah contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipindahkan pahalanya kepada mereka seorang-seorang. Ingat tuan-tuan, dengan siapa kita buat penaya? No, sementara masih hidup, kalau pernah ambil harta orang, kembalikan. Kalau yang tu harta keluarga yang perlu dibahagikan, bahagikan. Tak banyak mana pun, 10,000, 3-4 tahun habis. Bukan 3-4 tahun Ustaz, 10,000 sekarang ni setahun habis. Dan ia adalah hak semua adik-beradik yang wajib dibahagikan. Hati-hati. Kata Rasulullah, hati-hati. Yang ada kaitan dengan orang lain. Ambil hak orang. Cemarkan maruah orang. Tipu dan mengumpat orang itu dan orang ini. Hati-hati, pahala mereka akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Akhirnya kata Rasulullah, habis pahala dia. Bila habis pahalanya, malaikat kata, ya Allah, pahala dia dah habis. Allah Ta'ala pun arah, wahai para malaikat, pindahkan dosa mereka kepada dia. Maka waktu tu dia pun menghimpunkan dosa, mula himpun dosa, akhirnya dosa dia pun bergunung ganang, pahala sudah rapat habis. Allah Ta'ala pun arahkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Wal'iyahzubillah. Setakat tu dulu insyaAllah ceramah pada malam ni. Sekadar tu dulu, semoga kita semua mendapatnya manfaat daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah sama-sama lah kita berdoa kepada Allah supaya Allah SWT golongkan kita pada malam ni dan semua umat Islam dimasukkan ke dalam syurga Allah, mendapat redha Allah, melihat wajah Allah, duduk tinggal sebumbung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.